نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين فأما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم المهاجر من هاجر نفسه مما نهى الله عنه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أو كما قال. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-218 yang bermaksud dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad menegakkan, mendaulatkan agama Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha merahmati, menyayangi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah ialah sesiapa yang menghijrahkan diri mereka dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Alhamdulillah, pertama-tama kita rafakkan puji dan syukur yang sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada malam yang mulia ini di awal tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan perhimpunan kita dikira sebagai amal soleh, mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap tahun kita meraihkan akan sambutan tahun baru. Dan tahun baru kita bagi umat Islam ialah tahun baru Hijri ataupun tahun baru Hijrah. Jadi mengungkap ataupun menyingkap tentang kalender Islam. Hari ini kalender Islam diguna atau diingati sempena hari-hari tertentu saja. Majoriti umat Islam hari ini mengguna pakai untuk aktiviti harian dia, urusan pentadbiran kerajaan, urusan sekolah, urusan hidup, appointment, janji temu dan sebagainya, tidak menggunakan kalender Hijrah. Umat Islam memperingati kalender Hijrah, mengingati kalender Hijrah, menggunakan kalender Hijrah untuk sempena-sempena sahaja. Ini artinya menunjukkan bahawa ini satu daripada kelemahan kita umat Islam hari ini. Yang sepatutnya kalender Hijrah ini menjadi suatu kalender asas, menjadi satu kalender yang digunakan oleh kita menyusun kehidupan kita seharian, baik dari sudut individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia secara umum. Tetapi oleh kerana dunia hari ini tidak dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam menggunakan kalender Masihi. Kalender Masihi. Baik. Ada orang kata sama aja.
Masihi dan Hijrah, dua-dua tu kalender hisab mengikut kaedah antara matahari dengan bulan. Kalau kalender Masihi mengikut kiraan pusingan matahari, adapun Hijri perubahan ataupun kedudukan bulan. Jadi kalau orang dulu, kalau biasa kita tengok cerita-cerita lama lah, cerita Piramli ke apa kan, kalau dia nak musafir keluar, dulu tak ada telefon macam kita ni. Jadi kalau nak tinggalkan anak bini musafir naik kapal, pergi musafir ke jauh, dia kata apa? Sepurnama bulan. Pernah dengar tak? Istilahnya keluar daripada rumah, cakap dengan anak bini dia, insya-Allah abang balik, ayah balik sepurnama bulan. Mana setelah sebulan. Keluar rumah bulan purnama, balik rumah bulan purnama. Itu kalender Islam tu. Bulan purnama ni apa? Pertengahan Islam. Pertengahan bulan 13, 14, 15. Pertengahan bulan ni disunatkan kita, di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ayyamul bid ataupun ayyamul adid, hari putih. Disunatkan puasa 3 hari. 13, 14, 15. Hujung bulan gelap. Masuk awal bulan terbit anak bulan. Sebab tu kiraan kita tu terbit anak bulan, nak menentukan raya ke puasa ke, dan peralihan bulan-bulan yang lain adalah mengikut terbit ataupun tak terbit anak bulan, nampak ataupun tak nampak anak bulan. Barulah dia dihitung sebagai kiraan hari dalam Islam. Adapun kiraan kalender Masihi, dia tidak seperti mana mudahnya kiraan kalender Islam. Tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian. Jadi sebagai umat Islam, kita sepatutnya berbangga dengan kalender kita. Kita mengguna pakai kalender kita. Artinya hari ini kita kena kembalikan maruah kita. Berusaha untuk mengembalikan agenda umat Islam dalam kehidupan dia mengguna pakai kalender Hijrah. Bukan sekadar sambutan begini saja. Bukan kita ingat sambut bulan Islam ni awal Muharram. Cuba lepas awal Muharram ni kita sambut apa pula? 10 Muharram dekat, kita boleh kira lah. Lepas tu kita lupa. Tanya bulan Islam, hari ni hari apa? Bulan apa? Tak tahu dah. Tutup, tahu sampai bila? Bulan Rabiul Awal, sambutan Maulid Rasul. Lepas tu lupa bulan Islam. Ingat balik bulan Islam bila? Sambutan 27 Rajab. Sambutan Isra' Mi'raj. Tak? Lepas tu bulan Islam kita lupa. Tanya hari tak ingat, bulan tak ingat. Tapi kalau bulan Masihi kita ingat. Betul? Ni haknya kebiasaan kita zaman sekarang lah. Bulan apa? Januari. Berapa hari bulan? Ingat selalu. Tahun berapa? 2020. Sebab apa? Dimasyhurkan dan digunakan pakai seharian. Tapi kalender Islam tahun berapa? Tak ingat. 1400 berapa? Ini dah masuk 1442. Tahun pun tak ingat. Tapi masih ingat selalu. Ini kelemahan kita umat Islam. Yang kita mesti berusaha untuk mengembalikan maruah dan kehebatan izzah umat Islam yang telah hilang hari ini. Sedangkan kita umat Islam, kalender Islam ni bukan saja-saja ada. Tak. Dia dicetuskan oleh para sahabat, diamalkan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada pada hari
Tak ada tahun. Penggunaannya 12 bulan tu, daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Bulan 1 sampai bulan 12. Dihitung dengan kiraan hari dan bulan. Tapi tak ada tahun. Sampailah kepada zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Apabila berlaku pemerintahan Islam, empire Islam semakin berkembang besar, pada waktu itu sudah ada hubungan dua hala, hubungan antarabangsa antara kerajaan Islam dengan kerajaan lain, kerajaan yang bukan Islam, antaranya Yahudi, Nasrani dan Parsi, Majusi, negara Parsi dan Rom. Maka berlakulah surat menyurat di antara negara Islam dengan negara-negara yang bukan Islam. Hubungan dua hala, surat menyurat. Pada waktu itu Rom khususnya dan Parsi, bila dia menulis surat, dia tulis dengan hari, bulan dan tahun sebagai surat rujukan tarikh keluar. Tapi negara Islam tak ada tahun. Contohnya 1 Muharram. Tahun berapa? Tak tahu. Kalau tahun Masihi dihitung daripada kelahiran Nabi Isa. Maka di sinilah tercetusnya idea. Sebahagian sahabat mencadangkan kepada Khalifah Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab supaya dibuat satu kalender Islam, ditentukan tahun Islam. Di sini. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada tahun Islam, tak ada. Bulan Islam hari saja. Bila dicadangkan begitu, maka Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat minta idea. Maka ada yang berpandangan kita kira tahun Islam seperti mana kiraan tahun Masihi. Kelahiran Nabi Isa kita kira juga tahun pertama Islam ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tahun Islam. Pandangan kedua pula kata dia tak sesuai. Kalau kita kira kelahiran Nabi, sebab waktu lahir Nabi, Islam belum sampai pada kita. Nabi-Nabi lahir itu masih masyarakatnya masih jahiliah lagi, masih sembah berhala lagi. Jadi tak berapa sesuai, tak munasabah. Jadi timbul cadangan kedua, tahun pertama Islam dikira pada tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika umur Nabi 40 tahun. Pandangan ketiga pula dia kata pun kurang sesuai. Sebab waktu Nabi dibangkitkan, Islam masih dalam keadaan mustad'afin, masih dalam keadaan lemah. Islam belum kuat. Jadi apa kata kita beri tahun pertama Islam, kita kira daripada tahun pertama kerajaan Islam ada. Islam berkuasa di kota Madinah, yakni berlakunya selepas penghijrahan baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat ke Madinah. Nah, pandangan ketiga ini disokong oleh majoriti sahabat-sahabat. Di sinilah tercetusnya dan juga termaktubnya tahun pertama Islam dikira pada tahun hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bercakap tentang bila awal Muharram, kita bercakap tentang hijrah. Sedangkan hijrah dia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Dia berlaku dalam bulan Rabiul Awal, ikut sejarahnya. Tapi kenapa kita cerita bila tahun hijrah, kita cerita tentang hijrah? Sebab kalender Islam dinamakan sebagai kalender hijrah. Kenapa dinamakan sebagai kalender hijrah? Sebab dia dikira sebagai tahun pertama kalender Islam. Faham ni? Ini sejarah kita kena tahu, ni sejarah kita ni. Macam kita kena tahu sejarah negara kita. Sejarah negara kita ni hakikatnya sebenarnya kita dulu belajar pasal sejarah Belanda, Portugis datang serang kita ini untuk nak ambil hasil mahsul untuk perniagaan dan sebagainya. Hakikatnya negara yang kedatangan penjajah itu bukan sekadar untuk nak menguasai ekonomi, tetapi sebenarnya untuk melumpuhkan empire Islam. Itu hakikatnya. Sebab bumi Melayu ni, tanah Melayu termasuk Indonesia pada waktu itu bernaung di bawah empire Islam Osmaniyah Turki. Dia ada bukti-bukti surat-surat apa semua. Maknanya delegasi-delegasi daripada tanah Melayu pergi ke kerajaan Turki
Mana Empire Islam masa itu masih menaungi. Sehinggalah kerajaan Islam, Empire Islam Turki Osmaniyah itu jatuh pada tahun 1924. Kenapa jatuh? Sebab khilafah Osmaniyah Turki pada itu tu dah lemah. Banyak negara-negara jajahan umat Islam akhirnya dirampas. Antaranya kita lah. Melaka, Johor, Terengganu, Kedah, dan sebagainya dikuasai oleh penjajah, yang akhirnya kerajaan Islam, khilafah Islam Osmaniyah Turki itu menjadi lemah. Kenapa? Banyak dah kalah dalam peperangan, tidak mampu lagi mempertahankan negara-negara di bawah jajahan. Ini yang berlaku dalam sejarahnya. Tapi sejarah tu kita tak didedahkan. Ramai orang tak tahu sebab apa? Sebab hanya pendedahan itu dari sudut Portugis, Belanda, Inggeris dan sebagainya. Hanya itu saja yang kita dapat. Sedangkan hakikatnya perancangan mereka adalah memang untuk melemahkan Empire Islam. Ini hakikatnya yang sebenarnya. Baik, begitu kita kembali kepada pensejarahan kalender Islam ni. Jadi kalender Islam ni dikira pada tahun hijrah Nabi SAW. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah ketika umur Nabi berapa tahun? Nabi dibangkitkan menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Nabi duduk berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Oh, jadi berapa tahun? 53 tahun. Ketika baginda Rasulullah SAW berumur 53 tahun, berlakulah hijrah. Dan Rasulullah SAW duduk di kota Madinah sehingga wafat ketika Rasulullah berumur 63 tahun. 10 tahun. Maknanya daripada hijrah sampai Rasulullah SAW wafat, maka umur baginda Rasulullah sebanyak 63 tahun. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalaulah cadangan pertama sahabat tu diterima. Cadangan pertama apa tadi? Kelahiran Nabi. Kalender Islam tahun pertama Islam ni, kalender Islam sudah tentu kalender Islam hari ini bukan 1442 lagi dah. Hijrah umur Nabi 53 tahun. Maknanya apa? 1442 ni tambah dengan 53 tahun. Berapa? 1495. Dan nama kalender Islam bukan nama kalender hijrah lagi dah, bukan. Dia akan nama apa? Miladi. Miladi apa? Kalender kelahiran. Tahun kelahiran Nabi 1495 Miladiyah. Apa Miladiyah? Kelahiran. Dia tak boleh nama hijrah, sebab masa tu Nabi belum hijrah lagi. Kalau tu cadangan pertama, kalau diterima, tapi ditolak. Cadangan kedua, kira waktu Nabi dibangkitkan, diutus sebagai Nabi, iaitu ketika Nabi umur 40 tahun. Baik, Nabi berhijrah 53, umur 53, Nabi dibangkitkan umur 40 tahun. Maknanya 13 tahun lebih. Kalau cadangan kedua diterima, artinya hari ini bukan kita sambut hijrah 1442, tapi kita kena tambah 13 tahun lagi. Berapa? 1455. Dan tak boleh nama hijrah hijri, kalender hijrah tak. Dia akan nama apa? Bi'tsah. Kalender Bi'tsah. Apa Bi'tsah? Bi'tsah kebangkitan diutus Nabi. Akan jadi kalender Bi'tsah. Itu dia istilah dia. Tapi oleh kerana cadangan yang ketiga diterima, dikira tahun pertama Islam ialah ketika hijrah Nabi, sebab itulah kalender kita disebut sebagai kalender hijrah. Faham ni? Jadi kena ingat ni, kena cerita kat anak cucu, cicit kita, supaya kita kena izzah, rasa bangga dengan kalender kita. Bukan sekadar kita ingat kalender Islam ini,
hanya sekadar sempena-sempena perayaan, tetapi kita mengamalkan dalam kehidupan. Antara benda yang kita boleh amal dalam kehidupan kita, mengguna pakai kalender hijrah, apa dia? Kita nak ubah takwim kerja, susah dah. Selagi diguna pakai oleh pemerintah dengan takwim ataupun kalender Masihi, kita terpaksa lah ikut. Sekolah pun ikut kalender Masihi, pejabat pun ikut kalender Masihi, niaga apa pun, bisnes ke apa, ikut kalender Masihi. Okey, tapi kita boleh mulakan dengan diri kita. Kita guna pakai diri kita. Yang pertama apa antaranya? Sambut birthday kita. Birthday, hari lahir. Hari lahir kita boleh sambut ikut bulan Islam. Mulakan. Jangan sambut ikut kalender Masihi je. Sebab kita ada kalender sendiri. Susah payah ni sahabat-sahabat ni susun kalender Islam ni. Tiba-tiba sampai kat kita buat tak faham je. Kan? Kiraan kerajaan Islam waktu dulu, kalender ikut kalender Islam. Jadi kita mulakan perubahan dengan diri kita. Sambut hari birthday kita dengan kalender Islam. Hari ni smartphone dah ada kat tangan dah. Mudah. Kita boleh convert, ada satu application yang boleh convert, tukar. Kita type tarikh Masihi tahun berapa. Kalau kita lahir tahun 69, 60, kita type, cari tarikh, convert pada tarikh hijrah, tarikh Islam, kalender Islam, dia akan tukar. Dia akan detect pada waktu itu tarikh tu berapa hijrah, bulan apa, hari yang ke berapa. Dah boleh. Yang kedua, kita boleh guna pakai waktu bila? Sambut anniversary. Bagi orang dah kahwin, ulang tahun perkahwinan, sambut. Bukan diri kita saja, anak beranak kita pun tadi hak birthday, kira sambut bulan Islam loka. Jadi bukan bulan Masihi. Tak? Nak sambut mulai hari ni, hijrah, nama hijrah. Tak, nak cerita hijrah, tiba-tiba tak hijrah. Kita guna pakai kira lama lah, tak apalah. Sebab tu dalam Islam ni dia ada konsep barakah, berkat. Bukan berkat makan ni kan? Bila kita mengguna pakai sesuatu amalan sunnah lah tu. Sunnah ni satu amalan yang diamalkan oleh Nabi dan sunnah sahabat dia ke sunnah. Bila kita buat perkara yang menjadi sunnah, maka kita dapat pahala. Dan dia ada konsep barakah, keberkatan dari Allah yang tidak ada pada amalan yang bukan sunnah. Amalan yang tidak sunnah tak ada berkat. Tapi bila amalan itu sunnah, dia ada berkat. Di sini ramai orang tak nampak. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk sesebuah negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakat, nescaya kami bukakan keberkatan-keberkatan untuk mereka, minas sama, daripada langit, wal ard, dan bumi. Nampak? Allah sebut dengan konsep berkat. Kita dalam makan. Nabi SAW kata, janganlah kamu biarkan satu suapan makanan yang kamu nak suap ke mulut kamu yang jatuh, melainkan kamu ambil makanan yang jatuh itu dan kamu bersihkan kekotorannya dan kamu makan makanan tersebut. Sebab apa Nabi sebut? Kerana kamu tidak tahu mana satukah makanan yang kamu makan itu ada berkatnya. Ini konsep berkat. Kalau kita tengok jatuh makanan kotor lah, biar aja. Tapi Nabi aja hak jatuh tu jangan biar, ambil, bersihkan, makan, kata Nabi. Kalau boleh bersih lah, kalau tak boleh bersih, macam kuah dah campur najis, tak payahlah. Tapi makanan selama mana boleh bersih, roti ke apa ke, makanan kering yang boleh kita bersihkan kotoran kalau ada, bersihkan, kata Nabi, makan. Sebab kamu tak tahu dalam banyak-banyak makanan yang kamu makan tu yang mana berkat.
Subhanallah, ini konsep keberkatan dalam Islam. Sebab tu kita kena yakin bila kita beramal dengan sesuatu amalan, yang amalan itu sumbernya daripada Quran, sumbernya daripada sunnah, maka ia akan ada satu keberkatan, akan ada di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan ada di sana konsep al-ajru, pahala. Tapi oleh kerana benda-benda ni semua benda yang ghaib, benda yang tak nampak, sebab tu orang buat tak faham. Cuba kalau buat je, tengok-tengok dalam bank ada masuk duit, berebut orang. Tak? Lepas datang majlis ilmu, pergi cucuk bank pahala nama dia. Contoh, kalau ada, kalau pahala ni jenis nampak lah. Ni ustaz ni dengan jauh-jauh sesat pula, mana ada bank pahala. Tak. Contoh, kalau tak, misalnya begitu, kalau pahala ni nampak macam orang nampak duit, berebut orang penuh masjid hari ni, walaupun musim PKPP. Kenapa? Kalau dia tahu ganjaran orang hadir majlis ilmu ni, subhanallah, subhanallah, dapat doa malaikat apa semua. Cucuk tengok 10,000 masuk. Tanya lagi bila majlis ilmu, tak sabar. AJK masjid tak sempat susun lagi, tanya dah bila lagi majlis ilmu agak-agak ada. Kalau boleh tiap-tiap waktu nak majlis ilmu. Kalau semayang dapat pahala ni, berganda-ganda dapat macam duit, penuh masjid hari ni. Tapi oleh kerana Allah rahsiakan pahala itu untuk mendorong orang berusaha bersungguh. Allah nak tengok siapa yang ikhlas, bukan kerana pahala, tetapi kerana mendapatkan keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga dengan kalender Islam ini, pengamalan kita dalam kehidupan. Kita kena berusaha untuk beramal, menghidupkan kembali kalender Islam dalam kehidupan kita. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita mulakan dengan keluarga kita. Kalau kita tak boleh mulakan dengan masyarakat pun, kalau kita tak mampu untuk mulakan dengan negara pun, tapi kita kena mampu mulakan dengan diri kita. Lepas tu ulama menyatakan antara kiraan umur baligh yang diwajibkan at-taklif, disebut sebagai mukallaf, wajib dia buat suatu benda, kalau dia tinggal dia berdosa. Selagi mana tak sampai tahap taklif ataupun mukallaf, maka dia tidak dihitung sebagai dosa dan pahala. Gitu. Bila sampai taklif, dia ada hitungan dosa pahala. Kalau tak taklif, dia hitungan dosa pahala itu hanya untuk mak bapak dia. Mana selagi dia belum balik, dia tidak tertakluk. Bila dia balik, maka dia tertakluk ke atas dia kan kewajipan, segala kewajipan dan larangan-larangan. Baik. Jadi ulama menyatakan kiraan umur balik ialah kiraan mengikut kalender Islam. Kiraan hijrah, bukan kalender Masihi. Ini nak kena faham. Bila kita tengok perbezaan antara kiraan Masihi dengan kiraan kalender Islam, apa beza dia? Kalender Islam paling banyak hari dalam sebulan berapa hari? 30 hari. Tak ada sampai 31 hari. Betul? Kalender Masihi kiraan dia 31 hari. Tak, kita sambut ni 31 August. Bulan Islam tak ada 31. 30 je. 29, 30. 29, 30. Perbezaan kiraan setahun antara tahun Islam dengan tahun Masihi ada perbezaan lebih kurang 5 atau 6 hari. Kita ambil 5 contoh. Mana kalau setahun beza 5 hari, tahun ada beza 5 hari, 10 tahun bermakna 50 hari. Bila kita umur 10 tahun, mengikut umur Islam, sebenarnya kita sudah 10 tahun 50 hari. 50 hari berbulan, sebulan lebih. Kita dah 10 tahun sebulan lebih dah. Umur Islam kita. Umur Masihi muda lagi 10 tahun. Umur Islam 10 tahun sebulan lebih dah. Bila kita sampai umur 20 tahun, maknanya apa?
Umur kita sudah 20 tahun, umur Islam kita sudah 20 tahun, hampir 4 bulan, 3 bulan lebih. Itu baru 20 tahun. Kalau 50 tahun, 60 tahun, atau boleh bayangkan. Hakikatnya umur kita ni, mungkin pada itu dah, kalau 60 tahun, kita sebenarnya sudah 61 tahun. Umur kita Islam. Tapi kan 60 tahun. Sebab apa? Kiraan Masihi. Sedangkan kiraan Islam 61. Contoh azan. Baik, kita sambung sekali insyaAllah. Jadi demikianlah perkara yang perlu kita faham berkaitan dengan
sambutan Tahun Baru Islam. Yang saya kira sebagai antara asas yang kita kena faham, kita kembalikan izzah, kemuliaan, kehebatan kelindih Islam dalam kehidupan umat Islam. Mulakan dengan diri kita, mulakan dengan keluarga kita. Jangan tunggu, sebab di sana kita kena kejar al-khairat, kebaikan. Di sana ada pahala, di sana ada keberkatan, di sana ada rahmat, yang semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita buat, kehidupan kita akan rahmat. Kalau tak percaya, cuba. Kita kena yakin sebagai umat Islam yang di sana tidak ada ajaran agama-agama yang lain mengajar konsep keberkatan, konsep rahmat Allah Taala. Di sini ada konsep begitu. Sebab itulah kalau kita lihat tentang hukuman hudud, hukum hudud, hukuman hudud Allah sebut antara ayat tentang hukum potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Apa tu? As-sariqu, pencuri lelaki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan. Faqta'u, maka potonglah kamu, aydiyahuma, tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, yakni kecurian atau perompakan itu. Nakalam minallah, Allah kata dia sebagai nakal. Bukan nakal Melayu ni, nakal Arab. Nakal minallah apa? Pengajaran dari Allah. Jadi hukuman hudud tu, antaranya potong tangan pencuri, Allah kata ini sebagai suatu pengajaran yang Allah sendiri turunkan, tetapkan untuk manusia. Yang kalau kita laksanakan hukum itu, di sana ada kaitan dengan berkat, di sana ada kaitan dengan rahmat Allah. Yang tidak ada pada peraturan yang ditetapkan ataupun yang diputuskan oleh manusia, tak ada. Kalau manusia putuskan satu hukum, tetapkan satu hukum, contohnya dibincang dekat parlimen, parlimen memutuskan hukuman mengikut akta sekian adalah sekian hukuman dia, penjara, denda, dan sebagainya, maka di sana tidak ada konsep berkat, di sana tidak ada konsep rahmat. Kenapa? Kerana hukuman itu ikut kepala otak kita. Belum tentu hukuman itu apa? Betul, dan belum tentu hukuman itu adil. Tetapi hukum Allah adil. Walaupun kita tengok hukum zalim, macam zalim, potong tangan orang, zalim tak? Tengok saya sudut, ini kuno punya hukuman ni. Orang dulu boleh potong lah. Sekarang ni kita guna konsep apa? Denda ya, penjara, sebab okey lagi. Hukum zina, Islam memperuntukkan hukum sebat, 100 kali sebatan bagi yang masih belum berkahwin. Hukum rejam sampai mati. Rejam tuan-tuan, bukan pancung. Hukum bunuh dalam Islam ni pancung, rejam. Tak ada gantung. Gantung hukuman seksa yang diolah, ditetapkan oleh manusia. Islam hukum bunuh balas bunuh dengan apa? Pancung kepala. Tapi hukum bunuh terhadap penzina bukan pancung. Allah menetapkan hukumannya rejam. Boleh tak kita tukar hukum bunuh penzina dengan pancung? Tak boleh. Sebab dia hukum Tuhan. Zalim ke? Tidak. Itulah adil. Nampak? Di sini kita kena faham. Keadilan itu bukan dilihat pada pandangan kepala otak manusia, tak. Tapi keadilan itu menurut tafsiran Allah dan Rasul. Sebab tu ulama Islam mengatakan al-adlu
wad'u syai' fi mahallih. Yang dikatakan adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang perempuan tak boleh kata Allah ni zalim. Sebab apa? Sebab suruh orang perempuan tutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Sedangkan lelaki aurat dia hanya antara pusat dengan lutut boleh belengging. Perempuan pun dia nak tutup hak dia juga. Saya pun nak belengging juga, panah ni. Boleh? Tak boleh. Zalimnya Tuhan. Musim panah orang perempuan kena tutup, orang lelaki boleh belengging. Itu ikut kepala otak kita. Islam kata perempuan tak boleh keluar tanpa izin suami, sedangkan suami boleh keluar tanpa izin isteri. Zalim tak? Kalau nak bertikam ikut hukum akal, zalim. Tak adil. Kalau lelaki boleh suka-suka keluar, kami pun ada hak juga nak keluar ikut suka kami. Kami pun nak ngetih-ngetih juga, nak membawang juga, contoh. Nah, tapi tidak. Islam kata perempuan tempatnya di rumah, keluar tanpa izin berdosa. Zalim tak? Tidak. Sebab itu hukum Allah dan Rasul. Sebab itu konsep kefahaman adil dan zalim itu ialah menurut kesesuaian ketetapan Allah dan Rasul. Walaupun menurut satu pandangan kita tengok seolah-olah tidak adil, tapi tidak, oleh kerana datang dari Allah dan Rasul, itulah adil hukum dia. Di situ beza fahaman yang mesti kita faham dalam kehidupan kita sebagai umat Islam berbanding dengan umat-umat yang lain. Jadi cukup sekadar itu perkongsian yang saya dapat uraikan pada malam ini. Tak cerita hijrah lah, cerita kalender hijrah. Cukup kefahaman kita bagaimana untuk kita mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan kita dengan kalender hijrah. Bagaimana kita memahami konsep rahmat, keberkatan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul daripada tahun baru Islam ini. InsyaAllah hijrah boleh cerita Maulid Nabi, nanti boleh cerita hijrah, boleh kait-kaitkan insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat, rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.